Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua rakan-rakan Kelab Pidato yang hadir pada malam ini. Rakan-rakan sekalian, masa adalah satu anugerah yang sangat berharga yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi seringkali orang berkata dia tak cukup masa. Kenapa tidak cukup masa? Adakah masa ketika ini terlalu pendek jika dibandingkan dengan masa dahulu? Adakah masa sekarang ini berjalan terlalu cepat dibandingkan dengan masa dahulu? Saya yakin itu tidak benar. Kerana masa dahulu dan masa sekarang waktunya adalah sama. Tetapi mengapa kita masih mengatakan kita tidak mempunyai masa? Kita tidak cukup masa. Ada orang mengatakan masa itu disebabkan ianya terlalu berharga. Dia mengandaikan bahawa, dia mengibaratkan bahawa masa itu ibarat emas. Tetapi saya rasakan bahawa itu tidak tepat. Kerana emas mempunyai tanda harga dan boleh dibeli. Tetapi masa ada sesuatu yang tidak boleh dijual beli. Masa yang telah berlalu tak mungkin kita mendapatnya kembali. Walau berapa harga yang nak kita bayar untuk yang nak kita bayar. Jadi penting untuk kita untuk mengetahui bagaimana untuk kita menguruskan masa supaya masa kita itu cukup untuk kita melaksanakan apa-apa tugas yang kita dipertanggungjawabkan kepada kita. Belakang sikit. Belakang jaga. Beberapa hari yang lalu saya telah berbual dengan mak saya mengenai masa. Mak saya kata sewaktu dia mak saya sekarang ini berumur 82 tahun. Okay. Dia memberitahu saya bahawa sewaktu dia kecil, masa satu hari itu terlalu panjang. Macam-macam perkara yang dia buat. Dia boleh bermain, membantu ibunya, memasak, mengangkut air, masak, mengangkut air dan juga bercucuk tanam dan sebagainya. Lepas membuat segala perkara tersebut, masih lagi ada masa yang keluar. Tetapi waktu ini kita rasakan masa terlalu pendek. Dan ibu saya sendiri menyatakan bahawa sejak tahun 2000 tahun 200 dia mengatakan bahawa dia merasakan waktu pun semakin cepat berlalu. Tapi saya beritahu pada mak saya, masa tetap sama. Dahulu dalam setahun ada 12 bulan. Dalam 12 bulan, dalam satu tahun ada 12 bulan. Dalam satu bulan ada 30 hari. Dalam satu hari ada 24 jam. Dalam 24 jam, dalam satu jam ada 60 saat. Dahulu begitu, sekarang pun begitu. 60 minit. 60 minit. Satu jam 60 minit. 1 minit 60 saat. Jadi saya beritahu mak saya, masa tetap sama. Dahulu, kini dan selama-lamanya ia akan tetap begitu. Jadi macam mana kita boleh mengatakan kita tidak cukup masa, padahal masa itu tetap sama jika dibandingkan dengan dahulu dan kini. Jadi setelah saya fikir-fikirkan, mungkin kita merasa tidak cukup masa sebabkan terlalu banyak perkara, banyak pekerjaan yang nak kita lakukan. Itu satu kemungkinan. Atau kemungkinan kedua ialah kita sendiri tidak pandai mengurus masa. Ataupun kemungkinan ketiga ialah kita tidak tahu memberi keutamaan kepada pekerjaan-pekerjaan yang nak kita lakukan. Jadi itulah antara kemungkinan-kemungkinan yang boleh menyebabkan kita merasakan kita tidak cukup masa. Jadi amat penting untuk kita memastikan kita
tahu mengurus masa supaya kita mempunyai masa yang cukup untuk melakukan perkara-perkara yang hendak kita lakukan. Salah satu cara yang kita boleh gunakan untuk memastikan kita mempunyai masa ialah dengan kita menyenaraikan apakah aktiviti-aktiviti atau kegiatan-kegiatan yang hendak kita lakukan. Kita senaraikan dari 1 sampai ke 20 ke. Walaupun perkara itu tidak penting, kita tetap senaraikan. Itu langkah pertama yang kita lakukan. Kita senaraikan apakah kegiatan atau aktiviti yang hendak kita lakukan. Selepas kita mengenal pasti apakah rancangan kita sebut, maka kita perlu beri keutamaan. Jadi mungkin kita boleh beri keutamaan pada dengan menggunakan skala 1, 2, 3, 4 hingga ke 5. Senaraikan aktiviti, berikan skala. Itu dari segi kepentingan dia. Langkah ketiga ialah dengan kita mengenal pasti adakah perkara-perkara itu perlu dilaksanakan dengan segera ataupun tidak. Dan langkah keempat ialah kita setelah kita go through kita sepintas lalu, bukan sepintas lalu. Kita menyemak semula senarai tersebut dan meletakkan setiap aktiviti atau rancangan itu di petak-petak berikut. Terdapat 4 petak sini. Di garisan ini kita menunjukkan kepentingan sesuatu kerja atau tugasan yang hendak kita lakukan. Di sini ialah menunjukkan sama ada ia perlu dilaksanakan dengan segera ataupun tidak. Kalau kita perhatikan dalam senarai itu, kita akan dapat mengenal pasti sesuatu perkara itu penting. Ada kalanya penting dan perlu dilaksanakan dengan segera. Jadi kita letakkan dalam kotak sini. Ada perkara yang penting tetapi tidak perlu dilaksanakan dengan segera. Kita masukkan di sini. Dan juga ada antara perkara-perkara yang nak kita lakukan itu tidak penting dan tidak segera. Tak payah buat tak. Tidak penting dan tidak segera. Dan keempatnya, ada yang perlu dibuat dengan segera tetapi perkara itu tidak penting. Jadi kita kena pasti dan kita letakkan di dalam ruangan-ruangan yang tersebut. Apabila kita telah melihat kat carta ini, tindakan kita yang pertama ialah memastikan kita mengambil tindakan atas perkara yang penting dan yang perlu dilaksanakan segera. Umpamanya adik Farhan ni seorang pelajar. Perkara yang penting untuk dia ialah memastikan bahawa tugasan yang diberi oleh pensyarah disiapkan dengan segera. Itu perkara yang penting pada seorang pelajar. Bagi kita yang bekerja, mungkin kita telah diberikan satu tugasan oleh ketua kita. Dia kata, besok Sandy, besok kamu kena kemukakan satu kertas cadangan. 10 pagi saya nak pastikan ianya ada di atas meja. Itu satu perkara yang penting dan perlu segera kita lakukan. Letak jawatan tulis. Ada perkara yang penting tapi tidak segera. Umpamanya kita tahu bahawa penting untuk kita memiliki kemahiran untuk berucap di hadapan ramai. Itu satu perkara yang penting. Tapi kita tak merasakan dia perlu segera kita memiliki kemahiran tersebut. Kita boleh tangguh. Setengah macam saudara ni kata, dia rasa tadi nak memiliki. Mungkin dari dulu dia telah memiliki, merasakan perlu. Tetapi dia tangguh sehingga sekarang, baru hari ini dia datang. Itulah perkara yang penting dan yang tak segera. Itu sebab ditangguhkan perkara-perkara tersebut. Jadi apabila kita nak lihat perkara penting dan tak segera, tapi Tak apa. Terus. jadi begitu.
Dan juga ada antara perkara yang perlu dilaksanakan segera tapi tidak penting. Umpamanya hati-hati telefon pada Sandy. Sandy, jom kita pergi ke Midway ni. Saya nak shopping. Patutlah, saya selalu kata tak nak. Itu satu yang Tak penting dah, tak segera. Nampak tak? segera bagi kita, segera bagi hartati tidak penting kepada kita. Jadi di sini kita perlu mempunyai keupayaan untuk berkata tidak. Jadi kita kata tidak pada desakan rakan kita. Segera pada dia tapi tidak penting kepada kita. Tak segera. Dan ada juga perkara yang tidak penting dan tidak segera. Jadi umpamanya baru-baru ini saya berjumpa dengan kawan saya. Jadi dia kata, aku ni letih lah. Malam tadi tidur lewat. Buat apa? Tengok berita. Berita jam 12 malam. Adakah itu satu perkara yang penting? Adakah itu satu perkara yang perlu dibuat dengan segera? Itu ada satu, pada saya itu perkara yang tidak penting dan tidak segera. Sebab kita boleh baca surat khabar besok, ataupun besok pun kita menonton berita, iaitu perkara yang tidak penting dan tidak segera. Perkara-perkara yang tidak penting dan tidak segera, dan segera tapi tidak penting, seboleh-bolehnya kita hindarkan daripada rancangan kita, supaya kita mempunyai masa yang cukup untuk melaksanakan perkara penting yang tak segera, perkara penting yang tak segera yang kita tangguh-tangguhkan. Jadi itulah antara kaedah yang boleh kita pastikan supaya kita mempunyai masa yang cukup untuk kita membuat perkara-perkara yang bermanfaat kepada kita. Jadi penting untuk kita menjaga masa kita supaya kita, di mana kalau kita baca dalam Al-Quran ada surah Al-Asr, dia kata wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang beramal saleh dan juga berpesan-pesan pada kebaikan. Jadi kalau kita melakukan perkara di kuadran berikut, maka kita tidak akan mempunyai masa untuk beramal dan membuat kebaikan. Jadi saya seru kepada rakan-rakan sekalian supaya kita fikirkan semula, kita senaraikan apakah rancangan-rancangan dan perkara-perkara yang nak kita lakukan supaya kita dapat memastikan kita memanfaatkan masa yang sangat sedikit. Sekian, terima kasih.